Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi selamat kembali ke dalam rancangan Ada Tidak Tahu Saya Beritahu. Jadi pada minggu kali ini kita punya bos bagi kita tajuk, iaitu bagi kita satu tema yang agak menarik untuk dikupas oleh para panel cerita kita. Jadi tema yang telah diberi kepada saya untuk ditanya kepada panel kita yang ada pada hari ini, iaitu mengenai isu tulisan Jawi. Jadi tidak kenal maka tidak cerita. Jadi sebelum kita mengajukan soalan kepada panel kita, sebagai adab dan hormat kita kenalah mengenali semua panel kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput panel kita yang pertama, iaitu Ustaz. Saya perkenalkan, iaitu pertama Ustaz Haziq merupakan pakar Jawi dan Fuad yang ini sedang menyiapkan satu karya beliau untuk dihantar ke luar negara. Seterusnya kita ada guru cemerlang untuk tulisan Jawi yang kita jemput jauh daripada Semenanjung untuk memberitahu kepada anda mengenai tulisan Jawi, iaitu Ustazah Safia. Seterusnya kita juga ada seorang pelajar tahun akhir di Universiti Malaya yang sedang menyiapkan tesis mengenai tulisan Jawi, iaitu Cik Zanifah. Okey, seterusnya kita jemput seorang pengubah soalan untuk exam Jawi di IPT, iaitu Ustazah Fatin yang kita jemput jauh daripada Tawau. Okey, seterusnya kita ada Puan Farah yang merupakan ahli tertinggi DPP dalam bahagian Jawi. Boleh dapat itu? Okey. Jadi kita nak tahu nama je. Jadi kita jemputlah seorang-seorang panel untuk memperkenalkan diri, bermula dengan Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Puan Farah Amiran Sehari. Saya telah berkecimpung dalam bidang keahlian wakil selama 20 tahun dan pertama kali dinyatakan alih tinggi dalam bahasa dan pustaka pada tahun 2017. Seterusnya pensyarah kita. Okey, nama saya Fatina Syikah binti Syikah. Saya memang berasal daripada Tawau lah. Dan saya telah berkecimpung dalam pembuatan soalan ni dalam 15 tahun itu. Jadi saya sudah cuba macam-macam soalan nak. Saya telah cuba macam-macam soalan. Cik Zanifah. Okey. Nama saya Cik Zanifah dan saya dah mengikuti pengajian selama 4 tahun dekat Universiti Malaya dan saya memang belajar bidang Jawi lah. Jadi tahun ni tahun terakhir saya dalam belajar Jawi. Seterusnya Ustazah kita daripada Semenanjung. Assalamualaikum, nama saya Nurani Safia binti Ashraf. Jadi saya merupakan guru cemerlang Jawi di sekolah yang dekat Tanjung Malim. Okey, jadi saya dah berkhidmat dekat sekolah tu dan dalam bidang Jawi ni lebih kurang dalam 10 tahun. Seterusnya kita jemput Bro Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama diberi Puan Haziq binti Ashraf dan saya telah berkhidmat dalam jabatan JAKIM ni baru saja 5 tahun dan saya berada di bawah jabatan Jawi dan Fuad. Jadi saya pun masih belajar juga lagi dalam bidang ini. Okey, jadi kita nampak kita ada semua panel kita yang nampak sangat arif mengenai tulisan Jawi ni. Jadi isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang ni iaitu tulisan Jawi yang dihapus di Malaysia ni.
sebenarnya tulis Jawi ni dah wujud lama di Malaysia, tapi ialah penggunaan ni pun dah berkurang. Mungkin sebab orang kurang tahu bahasa Jawi ni. Jadi itulah sebab kita jemput mereka ni supaya kalian-kalian yang berada di rumah tu apabila mendengar forum ni, mungkin kalian akan lebih berminat. Okay, tulis Jawi akan lebih berkembang di Singapura. Jadi untuk yang pertama, kita minta guru cemerlang kita yang daripada Tanjung Malim. Boleh Ustazah? Boleh Ustazah? Boleh. Okay, so saya nak minta Ustazah terang mengenai sejarah perkembangan ejaan klasik tulisan Jawi. Semua penonton, Ustazah nak bagi tahu satu perkara lah. Macam tadi yang Ustaz Afiq kan? Ustaz Afiq cakap tulisan Jawi ni dah kian bungkus dekat Malaysia ni. Okay, jadi bila kita cakap kian bungkus, maksudnya nak menunjukkan yang tulisan Jawi tu memang dah lama bertapak dekat tanah Melayu ni. Jadi sebenarnya tulisan Jawi ni dia dah ada dekat tanah Melayu lebih kurang dalam tahun 1300 Masihi. Memang dah lama. Jadi dia sangat berkait rapatlah dengan proses Islamisasi yang berlaku di tanah Melayu. Ya, mungkin ustazah-ustazah yang lain pun tahu pasal sejarah ni. Jadi tulisan Jawi ni dia dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Arab, orang pergi ke tanah Melayu. Jadi orang Melayu ni dia sangat rapat dengan tulisan Jawi. Dan ada pada waktu dulu pun diorang memanggil diri diorang ni sebagai orang Jawi. Nak menunjukkan yang memang Jawi itu sangatlah rapat dengan identiti orang Melayu. Jadi tulisan Jawi ni dia merupakan huruf-huruf Arab yang tapi sebutan dan juga cara ejaannya tu sama dengan bahasa Melayu. Maksudnya Okey. So kat sini kalau pendengar-pendengar semua dengar apa yang Ustazah tadi cakap, dia cakap apa? Tulisan Jawi ni dah ada sejak 1300 Masihi. Wish, sangat lama. Jadi takkanlah kita nak biarkan Jawi dipupus macam itu sahaja. Apa? Jangan bergerak ke mana-mana lagi. Sebab kita akan bergerak kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Cik Zalika. Cik Zalika, boleh tak Cik terangkan mengenai sejarah perkembangan ejaan dia? Boleh ni. Memang saya tengah buat tesis pasal tu lah. Okey, sangat kena lah sebab tesis dia ni. Ya betul. Okey, sila. Okay. Macam yang Ustazah Safia cakap tadi, ejaan Jawi ni dia dah berkembang sejak 1300 Masihi kan? Jadi macam juga kehidupan manusia, dia berevolusi. Jadi macam tu juga dengan ejaan Dian ni, dia berkembang. Jadi ejaan Dian ni, Jawi Dian ni, dia dah wujud sekitar 1960-an sampailah 1980-an. Tapi ejaan Dian ni dia dikemukakan pada tahun 1973 dekat majalah Dian. Okey, lepas tu ejaan Dian ni dia takkanlah muncul sendiri kan? Dia ada pengasas dia. Pengasas dia Encik Yusof Zaki ni. Encik Yusof Zaki ni, mesti orang tertanya-tanya, siapa Encik Yusof Zaki ni kan? Encik Yusof Zaki ni dia seorang penulis penyiar Jawi dan dia juga mempunyai syarikat pencetakan lah. Dulu nama syarikat pencetakan dia Pustaka Dian dekat Kota Baru. Tapi sekarang bukan nama dia Pustaka Dian lah, nama dia Dian Darul Naim Sendirian Berhad. Okey, jadi maksudnya kat sini Cik nak beritahu yang apa, ejaan dia tu dia ada dalam majalah Dian tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita ada sejarah perkembangan ejaan pakatan. Jadi mungkin kalian semua bosan, jadi saya akan menjemput Ustaz kita punya Pro Haziq yang agak tampak di sini untuk serangkan mengenai sejarah perkembangan ejaan pakatan. Boleh? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan kongsilah sebanyak penilaian sejarah daripada sistem ejaan Jawi Pakatan ni. Sistem ejaan Jawi Pakatan ni dia tergolong dalam sistem ejaan Jawi yang lama dan ianya berasal daripada negeri Johor. Dulu kan negeri Johor Darul Takzim ni dia bukan berada di selatan tanah air kita dan dia juga kaya dengan tradisi kebudayaan Melayu. Dan daripada itu telah lahirnya beberapa tokoh yang pakar dalam bidang bahasa dan persuratan Islam.
Jadi antara tokoh-tokoh yang dikenali ramai dan silap saya ialah Raja Ali Haji, Datuk Muhammad Ibrahim Musi dan ramai lagi tokoh yang terkenal dalam bidang. Jadi perkembangan tulisan Jawi ini juga tidak hanya tertumpu pada perkara tersebut, tetapi ia juga didorong oleh semangat dan kesinambungan, iaitu kesamaan hasrat daripada kerajaan Johor Riau, yang mana mereka ni telah mengeluarkan banyak karya-karya yang banyak bertulisan Jawi. Jadi di samping itu, kerajaan Johor Riau ni juga dikenal sebagai sebuah negeri yang mana sentiasa berusaha memartabatkan dan melestarikan tulisan Jawi. Selain itu, faktor geografi yang berhampiran dengan Singapura juga memainkan peranan, dan ini telah memberi peluang kepada rakyat Johor untuk turut serta menerbitkan bertulisan Jawi. Itulah sedikit sebanyak berkenaan sejarah terkumpulnya sistem ejaan Bagatan. Sangat menarik untuk didengar mengenai sejarah-sejarah ni. Dia ada kaitan dengan agung kita sekarang, iaitu daripada Johor. Wow, sangat menarik. Saya rasa kalian pasti tunggu-tunggu untuk mendengar pula apa isu yang akan dibicarakan oleh pensyarah kita daripada Tawau. So kita jemput pensyarah kita, iaitu Puan Fatin, untuk dia tupai sedikit isu mengenai sejarah perkembangan ejaan Sabah. Jadi perkembangan sistem tulisan Jawi Sabah ini dia sebenarnya diambil daripada nama seorang tokoh, iaitu Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Sabah. Sabah ini merupakan seorang cendekiawan dan juga penulis Melayu yang sangat terkenal. Jadi tulisan Jawi Sabah ini diperkenalkan sekitar tahun 1930-an, dan selepas itu berlakulah beberapa perubahan, dan antaranya dilakukan penulisan ataupun disesuaikan mengikut peraturan ejaan dan juga memudahkan pembacaan dan juga penulisan. Jadi antara beberapa perkembangan utama dalam sistem ejaan Sabah ini, yang pertama ialah penyederhanaan ejaan. Jadi Sabah ini dia telah mencadangkan beberapa perkataan itu dikasih sederhana, dikasih ubah dari punya perkataan itu supaya senang untuk kita sebut dan juga menulis ejaannya itu. Lepas tu yang kedua, perubahan yang berlaku perubahan pada huruf tu. Jadi Sabah ni dia telah mencadangkan beberapa huruf tu ditambah sesuai dengan sebutan huruf yang tidak ada dalam Jawi tradisional. Contohnya huruf Ca, Ra, Nya dan Go. Seterusnya, perubahan yang berlaku sistem penyusunan semula bunyi. Penyusunan semula bunyi ini dari segi dia punya vokal ataupun personal itu, supaya bunyi itu lebih sesuai dengan perkataan kita. Seterusnya yang keempat, berlaku peningkatan kata. Jadi dalam ejaan Jawi Sabah ini dia cirinya ini dia lebih kepada sederhana. Jadi peningkatan kata itu dilakukan bagi jadi maksudnya melibatkan huruf tu sama ada ditambah ataupun dikasih kurang. So jadi kat situ kita dapat dengar mengenai sejarah ejaan Sabah. Jadi ini sedikit juga saya tak tahu, tapi saya kata apa, Sabah ni ada darah, antara darah yang mengalir dalam badan saya. Saya tak tahulah kalau ia benar, tapi itu ada sedikit selingan. Okey, jadi seterusnya untuk seperti kita tahu, Jawi ni kian berevolusi bermula daripada 1300 sehinggalah hari ini. Takkanlah dia menggunakan satu jenis tulisan sahaja, mestilah dia berevolusi untuk ditambah baik dan diselaraskan untuk penggunaan pada masa kini. Jadi untuk mengetahui dia pasal penyempurnaan Jawi ni dengan lebih lanjut, so kita jemputlah kita punya ahli DBP kita untuk menerangkan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sistem ejaan Jawi Sabah ini merupakan salah satu sistem yang terkenal pada sejarah perkembangan evolusi sistem Jawi. Jadi, pada itu usaha untuk menyempurnakan ataupun meneliti kembali sistem Sabah ini tidak berlaku sehingga tahun 1990-an. Tapi pada tahun 1980-an, sejaman kuasa bukannya penggunaan bahasa Melayu yang memperakukan supaya sistem ejaan Jawi Sabah ini dikaji semula dan
disempurnakan mengikut keperluan semua masalah dan mengusulkan memberi cadangan untuk menerbitkan buku daftar ejaan Bumi Jawi pada tahun tersebut. Jadi mengapa mereka mau menyempurnakan ejaan Jawi Zakwani? Yang pertama adalah untuk mewujudkan satu sistem yang telah dikemas ini dan sekaligus menjelaskan berbagai kaedah sistem ejaan Jawi yang tidak seragam dalam penggunaannya. Yang kedua adalah untuk memperbaiki atau memperbetulkan segala kesalahan atau melengkapkan segala kekurangan yang terdapat dalam sistem ejaan Jawi Zakwani. Dan yang terakhir adalah untuk memodernkan sistem ejaan Jawi ini supaya dapat mempertingkatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat ini. Jadi oleh itu, Dewan Bahasa dan Pusaka ia melantik sebuah jawatan kuasa untuk mengkaji semula sistem ejaan Jawi Zakwani. Jadi setelah mereka mengkaji, hasil kajian itu dibentangkan dalam satu convocation tulisan Jawi yang dianggotai oleh 150 orang pakar dalam sistem ejaan Jawi ini. Jadi selepas itu hasil pembentangan mereka ni diterima baik oleh semua peserta convocation tersebut. Jadi pada dalam tersebut mereka menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan. Tapi pada tahun berikutnya mereka bertemu kembali dan mengadakan perjumpaan. Seterusnya bersetuju untuk menerbitkan buku edisi kedua. Jadi sehingga kini kita menggunakan buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan edisi kedua dan menggunakan buku daftar ejaan Jawi Bumi edisi pertama dan kedua sehingga kini. Okey, dengan penerangan yang agak panjang daripada Cik DBP kita, iaitu Puan Farah. Jadi dengan itu tamatlah kita punya pusingan satu untuk perbincangan mengenai Jawi ini. Jadi bila tamat ni kita dapat buat kesimpulan yang bahawa sistem Jawi ini telah berevolusi dari zaman ke zaman. Dia telah berubah dan berubah. Kenapa dia berubah? Dia berubah sebab untuk ia ditambah baik. Sebab kan generasi pada masa kini nak guna ada generasi masa kini dah untuk dia lebih mudah faham. Takkan kita nak guna yang old punya, tapi kita guna yang baru sebab supaya dia lebih mudah untuk faham mengenai tulisan Jawi ini. Di samping dia juga akan dapat memanfaatkan tulisan Jawi ini di Malaysia. Selain itu, kenapa ia berevolusi ni? Sebab ia sebagai salah satu usaha para pemimpin ni, dia nak memanfaatkan ejaan dan tulisan Jawi sehingga kini. Okey, jadi dengan itu tamatlah pusingan pertama kita untuk forum ini. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini kami akan kupas pula mengenai ciri-ciri ejaan Jawi ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Okay, jadi so guys, kembali lagi kita untuk perbincangan sesi kedua mengenai tulisan Jawi ini. Jadi setelah berehat tadi, kita telah diberikan satu isu lagi, iaitu mengenai ciri-ciri ejaan Jawi. Jadi untuk kita terus memulakan tanpa membuang masa kita semua. Okay, jadi kita teruskan. Jadi untuk yang pertama kita jemput kita punya guru cemerlang. Boleh tak Ustazah terangkan pasal ciri-ciri ejaan Jawi Klasik ni? Okey, kalau ciri-ciri ejaan Jawi Klasik ni dia mungkin tak banyak sangat dah, tak terlepas macam Jawi yang sekarang. Cuma beza dia, kalau yang dulu tulisan Jawi asli ni diorang menggunakan kaedah Nahwu Sharaf Al-Quran. Nahwu Sharaf Al-Quran ni dia punya cara penulisan tu lebih ringkas. Jadi orang-orang Melayu dulu, kalau diorang yang menguasai Jawi, diorang mudah untuk baca Quran. Macam tu lah. Kalau sekarang tulisan Jawi, kita banyak ada penambahan huruf kan dalam satu perkataan. Macam tu. Lagi satu, mestilah permulaannya huruf Arab tu, permulakan huruf Arab ditambah lagi 5 huruf baru sebagai huruf Jawi lah, iaitu antaranya huruf Sin, huruf Ta, huruf Ba, Ga, Ba dengan A. Jadi
Jadi lagi satu dia ditulis daripada kanan ke kiri. Sekarang tu lah. Oh, okay, jadi tadi kita dah dengar pasal bejaan geometri klasik yang Pak Suzana tadi baru tahu maksudnya jam ini dia ada daripada daftar apa macam tu. Ya, betul. Oh, kata dah dia punya penggunaan dia lebih kurang. Ya. Jadi nak tengok contoh dia macam batu bersurat di Terengganu, itu menggunakan inilah tulisan Jawa yang klasik. Oh, Kita boleh tengok. okey, jadi seterusnya kita minta Ustazah, kita minta Ustazah Fatin. Saya nak minta Ustazah Fatin terang pula. Tadi dah cerita tadi ejaan apa sikit. Ya. So sekarang ni Ustazah Fatin terang pasal ciri-ciri ejaan Zahbah. Boleh Ustazah? Okey. Jadi karakteristik bagi tulisan Jawi Zahbah ni dia bersifat ringkas dan juga mudah. Dan contohnya kalau ada perkataan yang berulang ataupun macam kata ganda, contohnya alang-alang. Alang-alang itu dia tidak tulis alang baru sempang alang, tapi dia tulis alang, dia tulis nombor 2. Okay. Jadi pasal yang kedua, dia berlaku peningkatan kata. Jadi beberapa perkataan itu dikasih singkat. Contoh perkataan dengan. Dengan itu biasanya kalau ejaan biasa dia tulis dengan nun, tapi dalam ejaan Zahbah ini dia tulis dengar. Jadi dengar. Okey. Jadi kita dah dengar pasal Jawi Zahbah, ejaan Zahbah. So seterusnya kita jemput Cik pakar graduate Universiti Malaya kita. Dia minta dia terang pasal, so kita suruh dia sambung lah tadi terang kemudian 5 tesis pasal dia ni saya macam jadi kita jemput juga dia Cik Zalika ni terang pasal ciri-ciri ejaan dia. Okey, macam yang Ustazah Fatin cakap tadi, kalau ejaan Zahbah ni dia menggunakan nombor 2 kalau untuk kata ulangan. Macam tadi alang-alang tu alang lepas tu 2. Tapi kalau untuk ejaan dia ni dia tidak guna nombor 2. Contoh macam ayat alang tadi kan alang lepas tu 2 kan, tapi kalau ejaan dia ni dia alang sengkak alang macam tu. Kiranya dia tidak lagi gunakan nombor 2 tu untuk kata ulangan. Lepas tu ciri yang kedua pula, huruf V tu dia diwakili dengan huruf waw dekat atas dia titik yang sekarang dikenali sebagai ba lah. Kalau untuk ejaan Zahbah dulu, dia ba tu huruf V dia digunakan diwakili oleh huruf ba. Contoh macam huruf V, contoh macam perkataan video. Video kalau ejaan dia ni dia guna ba lah, video macam tu. Tapi kalau ejaan Zahbah dia tidak guna huruf ba, dia guna huruf ba. Jadi kiranya dia orang macam video macam itulah sedikit ciri-ciri instant. Oh, faham. Jadi maksudnya dia dah tak pakai 2 tu. Contoh ejaan dia berulang, kata ganda tu dia tak pakai 2. Dia pakai 2 perkataan lah. Ya, betul. Oh, nak jadikan dia lebih cantik lah kan. Ya, betul. So Ucap dia dari sekali ya. So kita boleh nampak kat sini bahasa Jawi ni sangat indah. Seterusnya kita persilakan Master Jawi buat kita untuk terang mengenai ciri-ciri ejaan perkataan yang saya rasa untuk gadis-gadis di rumah essential dan Bro Hazizah cakap. Okay. Sebelum saya terangkan sedikit ciri-ciri ejaan perkataan, dengan ini saya kongsikan sedikit sambungan kepada tadi sejauh ini. Sistem ejaan Jawi perkataan ni dia mula diasaskan, dia mula dibuat ni seiring dengan tertubuhnya satu kesatuan ni pada tahun 1888. Tertubuhnya satu kesatuan yang dinamakan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bangsa, di mana telah diasaskan oleh Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman Adab dan Datuk Muhammad Ibrahim Musa. Daripada pakatan tersebut telah menggariskan beberapa matlamat, dan antara matlamat yang telah digariskan dan ditetapkan adalah untuk misi dia adalah untuk memperlengkap dan mempermodelkan
bahasa Melayu dan juga memelihara tulisan Jawi ni. Jadi selain itu, pada juga dahulu tulisan ejaan Jawi Pakatan ni dia juga digunakan dalam urusan pentadbiran negeri Johor pada ketika dahulu, dan dia juga digunakan dalam penerbitan buku di sekolah Melayu dan juga sekolah agama untuk dijadikan rujukan oleh para pelajar pada ketika itu. Jadi kita dapat dilihat di sini adanya usaha dalam mempertingkatkan dan memperbaiki sistem ejaan Jawi Pakatan ini untuk menjadi lebih sistematik dari semasa ke masa. Jadi sebelum saya bagi satu perbezaan lah sistem ejaan Jawi Pakatan ni dengan sistem ejaan Jawi yang terbaru ni, iaitu sama juga seperti dalam konteks dengan Puan Cik bagaimana telah menerangkan kaitan dengan sistem ejaan Jawi tersebut. Itu perbezaannya sama juga pada kata gandaan. Kalau sistem ejaan Jawi Pakatan ni kan dia sistem ejaan Jawi yang lama, jadi dia akan menulis keseluruhan perkataan dalam satu perkataan tersebut. Contohnya perkataan hari-hari. Hari-hari dia akan tulis hari, sempang dan hari. Maksudnya dia bila sebelum kata. Kalau sistem ejaan Jawi yang baru ni, iaitu tambahan Yan, dia akan menulis menggunakan simbol dua pada ujung perkataan kata ganda tersebut. Contoh hari, dan di ujungnya ada simbol dua. Itulah satu perbezaannya dalam sistem ejaan Jawi yang lama dan sistem ejaan Jawi yang baru. Saja. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu so kita dah habis dah 4 ciri-ciri kita punya tulisan Jawi. Jadi seterusnya tadi kita dah dengar apa, kita punya wakil daripada DDP ni dalam pasal tujuan dia punya tujuan yang penggunaan kan. Jadi mula-mula waktu persiapan kita apa tadi? So waktu persiapan kedua ni kita nak minta pula Cik Puan Farah kita ni terang mengenai proses penyempurnaan ejaan Zafar dan ciri-ciri tulisan, boleh? Okey. Jadi, sesuai tentang sistem Jawi yang disempurnakan adalah daripada sistem ejaan Jawi Zafar. Jadi, antara proses penyempurnaan ejaan Jawi Zafar ini, yang pertama, mereka mewujudkan sistem ejaan Jawi untuk keperluan masa tinggi dan keperluan masa hadapan. Dan yang kedua, dia menggunakan yang sempurna, dan yang ketiga, dia menggunakan yang kurang. Maksudnya dia memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam sistem ejaan Jawi Zafar ini. Dan yang keempat, dia mengajarkan yang mendadak. Yang kelima, dia menjelaskan yang kabur. Dan yang terakhir, dia mengemaskan yang lain. Okey, jadi nampaknya habis dah, semua kita sudah habis versi yang kedua. Pertama semua kita sudah habis. Kita sudah pun habis versi yang kedua. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat apabila saya dah dengar semua bahagian isi-isi tadi, saya dapat simpulkan bahawa sejauh ini kita kena mantap pakai. Kita takkan nak biar dia fokus di dalam zaman. Sebab apa? Sebab tulis sejauh ini sudah bertapak lama dekat tanah Melayu. Jadi kalau kita biarkan, ibarat kita membuang adat yang sudah ada berada lama di tanah Melayu. Jadi sebelum kita habis kita punya forum pada hari ini, saya nak ucap beribu-ribuan terima kasih sebab sudi datang kepada rancangan kita pada hari ini. Ada yang dari Semenanjung, ada yang datang dari Tawau, ada yang balik daripada Universiti Malaya untuk Ekspektasi saya. Jadi sebelum kita habis ni, ada tak benda-benda kita nak bagi sampaikan pesanan kepada masyarakat kita di luar? Okey, sikit je lah pesanan dia. Janganlah kita terus abaikan tulisan Jawi ni. Kita mesti, itulah macam moderator kita tadi, Bro Afiq cakap, kita mesti memartabatkan tulisan Jawi. Okey, dengan itu habislah sudah kita punya forum kita pada minggu ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai forum ini, anda boleh tengok di YouTube channel kami.
Dan begitulah tamat sudah. Nantikan di episod akan datang. Yang berada di YouTube jangan lupa like, subscribe and share. Sekian, terima kasih.